أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, syukrun lillah. Pagi ini insyaAllah kita dapat meneruskan kuliah tadabbur surah Al-Fatihah. Kepada tuan-tuan, perempuan dan ahli grup yang mempunyai buku 7 ayat yang diulang-ulang, kuliah kita hari ini insyaAllah akan berada di halaman 21. Ya. Jadi mereka yang memiliki buku boleh rujuk kepada halaman 21. Seperti disebut semalam, insya-Allah pagi ini kita akan menghabiskan satu huraian tentang tadabbur. Apakah dia tadabbur? Apakah konsep tadabbur? Insya-Allah hari ini saya akan sempurnakan. Semalam kita telah menyebut banyak tentang ciri-ciri tadabbur yang digambarkan oleh golongan yang Allah sebut sebagai ulul albab. Dan ulul albab ini pun saya masih belum tadabbur lagi. InsyaAllah hari ini cuba menjelaskan. Sebab kalau mengikut terjemahan di dalam terjemahan ayat, ulul albab ni disebut sebagai orang yang memiliki akal yang tajam. Ada juga yang diterjemah sebagai orang yang memiliki hati. Bagaimanapun insya-Allah hari ini kita cuba tadabbur ulul albab ini untuk kita mengenali dia. Tujuannya kerana ulul albab ni golongan yang bila kita baca dalam Al-Quran, bila Allah sebut ulul albab ni, golongan yang Allah angkat darjat mereka. Golongan yang Allah muliakan mereka. Yang Allah kaitkan dengan ciri-ciri taqwa. Ciri-ciri orang yang berilmu. Oleh itu, mengenali ulul albab ni sangat penting kepada kita umat Islam. Supaya kita dapat membangunkan jati diri ulul albab ini di kalangan kita. Itulah sebaik-baiknya. Dan itulah juga yang kita kena usahakan. Jadi kita fahamkan dulu apakah ulul albab. InsyaAllah saya akan jelaskan. Cerita ulul albab ni ada di dalam, ini ulangan surah Ali Imran surah 3 ayat 190 hingga 191. Jadi ini ulul albab. Ulul albab ni digabungkan
maknanya dia memberi makna ulu. Maknanya ulu ni makna pemilik ataupun tuan punya. Tuan punya tuan ataupun kita bahasakan pemilik. Ulu ni pemilik. Albab ini kita kena faham dia adalah dipanggil pola dia adalah kata jamak ataupun plural. Kata jamak, kata maknanya jumlah ramai, jumlah yang banyak. Jadi kata dasar dia ataupun dipanggil mufrad dia, kata tunggal dia ialah al-lubbun. Jadi lubbun ni bermakna, nak cerita dia selalu kalau kita nak terjemahkan hati juga. Jadi ulul albab makna tuan punya hati. Kalau ikut makna kita. Cuma ni saya nak jelaskan hari ini, insya-Allah konsep hati. Menurut kalimah yang digunakan oleh Al-Quran, hati ini banyak sebutannya. Tetapi bila diterjemah ke bahasa kita, kita hanya dapat satu, hati. Ya? Jadi sebab itu nak memaham ulul albab ni, dia kena ada satu, kita kena tunjuk gambaran di mana duduknya. Sebab hakikat hati ini, dia kedalaman hati ini dia berbeza-beza tahap dia. Jadi ulul albab ni merujuk kepada orang yang punya hati. Dan hati itu, itulah hati yang disebut sebagai al-lub. Okay. Kalimah lub ini dalam Quran tak ada. Dia cuma dizahirkan dalam bentuk jamak saja. Itu yang disebut albab. Albab tu jamak daripada lubbun. Jadi Quran menyebut albab. Dan bila disebut albab, Allah kaitkan dengan ulu. Makna orang yang memiliki hati. Bukan tentang hati ini saja, tapi pemilik hati itu. Maksud dia. Di sini saya akan ceritakan sedikit konsep hati. Kalau menurut apa yang Quran sebut, hati ini, kita melihat pada chart ni, dia ada banyak lapisan dia. Adakala Allah menggunakan lafaz as-sadrun. Ya, as-sadrun. Juga Allah menggambarkan hati. Sadrun ni makna biasanya adalah dada. Sebab lafaz dada tu Allah selalu tambah harfun di sini, fi. Fi sadri. Satu contoh kita lihat dalam surah An-Nas, surah 114. Surah 114, ya. Ayat berapa? Ayat terakhir. Ayat terakhir. Ayat yang allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau tak silap saya ayat 5 ini kena semak balik, ya. Daripada surah 114, surah terakhir, Allah menggunakan lafaz ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi yuwaswisu fi sudur. Allazi yuwaswisu fi sudur. Itu disebut. Makna di dalam dada. Di dalam dada tu makna bukan di sini, yang di dalam. Makna itu juga bahagian daripada hati. Jadi ini satu lafaz yang Allah pakai. Makna seolah-olah kalau kita melihat hati ini, sudur ni lapisan yang luar lah. Lapisan yang luar sekali boleh kita anggap sudur. Ya. Ini konsep yang saya cuba fahamkan berdasarkan bacaan saya terhadap sebuah karya seorang ulama silam,
Hakim Tirmizi. Dia mengupas konsep hati menurut Quran ini sangat indah dan sangat cantik untuk kita fahami. Ya. Jadi Hakim Tirmizi ini memberi satu satu perbandingan. Nanti saya akan ceritakan bagaimana kedalaman hati yang menurut Quran. Jadi Quran sebut satu mana? Fi sudur. Ini sadrun ni kalimah kalimah mufrad. Kalau jamak dia sudur. Ada kala Allah pakai sadrun, ada kala Allah gunakan fi sudur. Macam tadi dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudur, makna dalam jamak. Ini makna sadar. Satu lagi yang ini selalu kita dengar, Allah menyebut perkataan qalbun. Qalbun jamak dia qulubun. Ini Quran menggunakan istilah ni sangat banyak ni. Qalbun ataupun ni dia berada di lapisan yang lebih dalam. Ya. Ini kena faham konsep. Tapi kita nak mengukur benda-benda ni spiritual. Ya. Cuma kita dapat bagi gambaran, bagi membolehkan kita memahami. Okey. Satu sebagai fuadun. Fuadun. Ataupun jamak dia afidah. Ini selalu kita jumpakan dalam Quran, afidah. Ini juga hati, tapi hati yang mungkin merujuk yang lebih dalam lagi. Dan terakhir sekali itulah kalimah lubun ataupun jamak dia albab tadi. Al-albab. Al-albab. Ini adalah hati yang paling dalam sekali. Jadi beginilah kalau kita nak memaham. Sebab Al-Quran menyebut 4 lafaz ni. Bila nak menggambarkan tentang hati. Cuma ketika mana kita menterjemah di dalam bahasa kita, kita ada satu saja kata-kata dia. Nak menggambar. Itulah hati. Sebab itu bila kita terjemah begitu, semua orang akan terjemah sudur pun hati, qalbun pun hati, afidah pun hati, lub pun hati. Sedangkan kalimah itu didatang dalam kalimah yang berbeza-beza. Bermakna tentulah. Ini kita berfikir ya. Pastilah bahawa Allah nak menerang itu ada beza dia. Ini kalau ini nak mengkaji mendalami, memanglah luas kupasannya. Sebab yang ini saya pun mendapati ilmu-ilmu ni setelah saya juga mempelajari ilmu psikologi dalam bidang psikoterapi yang saya ceburi. Dari situ saya dapat sedikit sebanyak ilmu yang bila dikaitkan dengan Al-Quran ni, melihat fakta-fakta Al-Quran bagi itu, Masya Allah, barulah kita nampak gambaran hati itu bagaimana. Jadi kedalaman. Jadi rajah ini ataupun carta ini nak menggambarkan bagaimana kedalaman hati itu yang Quran sebut dalam 4 kalimah. Kadang-kadang disebut sebagai sadrun, sudur. Kadang-kadang disebut sebagai qalbun ataupun qulub. Kadang-kadang disebut sebagai fuadun atau afidah. Dan kadang-kadang disebut sebagai lub ataupun albab. Ya. Jadi ini nak memahamkan apa makna ulul albab tadi. Jadi orang yang ada hati, makna dia ada di sini. Hati yang paling dalam. Itulah hebatnya ulul albab ni. Semua kita ada ni. Setiap orang Allah dah bagi. Cuma kita melihat keupayaan kita, ada orang yang dia aktifkan hati dia di level sudur dia. Ada yang dia aktifkan hati dia mungkin di level qalbun. Ada yang fuad dan ada yang mengaktifkan di level albab tadi, lub tadi. Jadi di sini faham elok sebab ini satu konsep benda-benda yang spiritual, bukan benda yang nyata yang dapat kita katakan ini pasti ya. Jadi ini juga satu ijtihad kita untuk menjelaskan makna-makna tadi. Ya, itu sekadar ilmu yang kita ada, selebihnya wallahu a'lam. Ya. Cuma yang penting di sini saya nak menjelaskan ini supaya tuan-tuan puan-puan dapat memahami dengan lebih mendalam lagi tentang siapa ulul albab tadi.
Inilah tadabbur. Kalau ikut terjemahan biasa je, pemilik hati, tapi hati yang mana? Sebab dia berbeza. Jadi ulul albab tadi Tuhan punya pemilik hati-hati. Hati-hati yang mana? Hati-hati yang inilah. Kalau mengikut daripada sini makna hati yang paling dalam. Sebab itu ketika kalau nanti kita nak belajar, nak memahami macam mana ciri ulul albab tadi, kita kena melihat satu kupasan. Ya. Jadi saya selepas ini insya-Allah saya akan mengaitkan bagaimana kenapa Allah highlightkan kelompok ulul albab ini dalam beberapa ayat. Ya, banyak juga ayat yang Allah sebut tentang golongan ulul albab. Salah satunya dalam surah Ali Imran ayat 7. Allah sebut juga tentang ulul albab. Itu dikaitkan dengan kelompok orang warasiquna fil ilmi. Allah sebut orang-orang yang mendalam ilmunya. Ayat terakhir Allah sebut waliyatadzakkara ulul albab. Mana dikaitkan dengan ulul albab. Ini ayat 7 daripada surah Ali Imran tadi, Allah menjelaskan tentang ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya, di situ juga Allah sebut tentang ulul albab. Okey. Jadi siapa ulul albab dan kenapa kita kena jadi ulul albab? Bila kita faham yang ini, kena faham sebaik-baiknya maknanya Allah hendak kita ni, kerana manusia ni Allah bagi semua ni. Mana setiap orang ada sudur. Ada benda yang fi sudur, yang di dalam dada. Sudur ni dada yang fizikal. Tetapi bila Allah fi sudur ni mana di dalam. Bukan dada ni, di dalam dada. Itu yang katakan hati. Kemudian setiap orang juga mempunyai qalbun, qulub. Dan setiap kita ada fuad. Setiap kita ada lub. Cuma di level mana kita nak aktifkan, nak fungsikan semua yang ada dalam diri kita. Itu je isunya sekarang ni. Sebab tu kalau kita mau bab ini, yang di dalam itu, itulah makna hati terdalam itu, itulah tempat. Sebab Allah menyebut iman ini suatu yang dia tempatnya di hati, bukan di akal, bukan di indera zahir, bukan di lidah. Tetapi iman adalah tempatnya di dalam hati. Tapi di dalam hati itu boleh jadi di level qulub, boleh jadi di level fuad, boleh jadi di level lub. Jadi yang terbaik ialah lub lah, sebab dialah yang paling dalam, hati yang terdalam. Itu sekadar yang saya faham. Mungkin tuan-tuan yang mungkin ada yang lebih faham lagi tentang isu ni, kita boleh kongsikan. Sebab tujuan saya tadi sekadar apa yang saya tahu, saya nak kongsikan. Kerana sebaik-baiknya jika kita dapat faham konsep ulul albab ini, insya-Allah kita akan memahami benda-benda besar yang lain. Ingat balik bahawa kita ini adalah makhluk ilmu. Yang Allah ciptakan manusia ni dengan kelebihan Adam itu, melayakkan dia dihormati oleh malaikat dengan perintah Allah supaya bersujud kepada Adam tadi kerana ilmu ini. Tidak ada kelebihan lain. Jasadnya dari segi fizikal, kita manusia makhluk yang kecil je, makhluk yang lemah pun. Sebab tu kita manusia ni nak sampai kuat mantap mengambil masa bertahun-tahun berbanding dengan binatang. Binatang lahir 5 minit dah boleh berjalan. Manusia nak boleh berjalan bertahun makan masa. Itu lemahnya kita fizikal. Tetapi Allah bagi kekuatan spiritual kita. Itulah kekuatan ilmu. Jadi ulul albab ini Allah nak ceritakan, sebenarnya Allah nak ceritakan tentang ilmu. InsyaAllah saya akan kaitkan kupas. Semalam kalau tak silap saya ada menyebut bahawa Al-Quran ini mengandungi 2 jenis ayat. Ingat balik. 2 jenis ayat. Saya akan kupaskan hari ini insyaAllah.
Semalam saya sebut bahawa Quran ada 2 jenis ayat. Mari kita cuba faham melalui carta. Supaya dengan carta ini, kita akan nampak lebih jelas. Sebab saya nak menceritakan benda ni, benda yang konsep. Ya? Jadi nak faham dia elok dengan menggunakan bantuan carta, kita akan. Ingat ya, Allah ni, Al-Quran gitu ni. Al-Quran tu. Ingat, yang ini satu ayat Allah. Ini ayat, tapi ayat yang bertulis. Al-Quran ni ayat Allah yang bertulis. Dia satu ayat besar lah. Sebab ini ayat ni dia ada kitab. Di dalam satu kitab yang kita tengok berapa tebal. Jadi berapa banyak ayat tu yang kita kira hitung, berapa? 6,000 lebih ayat kan? Makna itulah ayat Allah yang bertulis. Ingat. Ini satu ayat yang bertulis. Kemudian melalui ayat yang bertulis ini, yang ini kita bagi satu konsep bahawa ini dipanggil ilmu yang diberi. Maknanya Allah bagi. FOC ya, free of charge. Tak kena bayar apa. Hebatnya. Tapi kerana free itu mungkin orang tak value. Itulah dia. Jadi Al-Quran ada ilmu daripada Allah yang Allah turunkan. Mana? Ilmu daripada Allah. Allah turunkan Al-Quran ini sebagai satu ilmu yang Allah bagi pada kita. Sebab ilmu ni kalau Allah tak bagi, kita tak tahu. Sebab Allah menceritakan banyak benda yang manusia tidak tahu kalau Allah tak bagi tahu. Contoh, itu yang kita sebut di dalam surah Al-Baqarah yang kita selalu baca tu. Bahawa kita orang beriman ni ialah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu ialah orang-orang yang beriman kepada hal-hal gaib. Itu di dalam ayat berapa? Baqarah 3, kalau tak silap saya. Allah sebut. Mereka orang iman kepada benda-benda yang gaib, perkara gaib. Perkara gaib ni kalau Allah tak bagi tahu kita, Allah tak ajar kepada kita, tak mungkin manusia tahu. Itu faham. Jadi sebab itu manusia perlu ilmu daripada Allah. Dan ilmu itu Allah turunkan sejak daripada Adam sehinggalah kepada Nabi terakhir, Nabi kita SAW, yang akan kekal abadi sampai ke hari akhirat, sampai kepada hari kiamat. Itulah Al-Quran, kitab yang terakhir. Dan sebelum ini banyak kitab-kitab suhuf yang diturunkan kepada para rasul. Semua itu adalah ini. Semuanya ilmu dari Allah yang Allah bagi kepada manusia free of charge. Allah tak minta apa pun. Allah cuma minta kita bersyukur kepada dia. Ta'abbud kepada dia, itu saja. Okay? Kemudian di dalam Al-Quran, sebab itu kalau kita melihat dalam Al-Quran tadi, dulu sebelum ni saya dah sebut yang mana contoh-contoh ayat yang dikatakan bila Allah sebut ayat itu merujuk kepada Al-Quran. Ada kalanya bila Allah sebut ayat itu merujuk kepada ayat lain. Ini satu hal lagi. Kita melihat daripada Al-Quran tadi, kita kena ingat Allah suruh kita, dia ada satu ayat perintah dia. Ayat perintah ya daripada Al-Quran tadi. Ayat perintah kita suruh apa? Perintah, kena ingat perintah asas kita ialah perintah Iqra, perintah membaca. Okey. Jadi yang nak dibacakan apa? Allah sebut juga ayat juga ni. Ayat Allah suruh kita membaca ayat yang kedua. Ayat ni pun kena baca. Tetapi dalam waktu yang sama Allah suruh kita baca ayat yang ini. Jadi ayat yang ini adalah ayat yang kita kena baca, kita kena cari. Jadi ayat inilah yang disebut di dalam surah
Semalam saya dah baca surah Ali Imran ayat 190. Saya ulang balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Allah kata sungguhnya penciptaan langit bumi, malam dan siang ini benar-benar merupakan ayat. Inilah ayat dia ni. Ini ayat dia. Ya? Ayat ni. Inilah ayat yang dimaksudkan oleh ayat 3, surah 3 ayat 90, 190. Maknanya ayat ini Allah sebut langit, kalau kita baca dalam contoh ayat tadi Allah sebut langit, bumi, malam, siang, segala sesuatu ciptaan Allah ni, makhluk Allah ni, ayat Allah. Dan ayat, bila kalimah disebut ayat, logik akal kita akan berfikir setiap ayat tujuannya untuk apa? Sudah tentulah tujuan dia untuk dibaca. Tak mungkin ayat tu disediakan begitu saja tanpa untuk dibaca. Nampak? Bermakna ayat ni, ayat kauniyah tadi. Dipanggil ayat kauniyah. Ya? Ayat kauniyah ataupun dipanggil ayat yang tak tertulis. Yang tak tertulis. Ayat ini lagi besar dan yang ini kita kena baca. Sebab tu Allah sebut ayat. Bila diterjemah disebut tanda-tanda. Bila sebut tanda, orang kurang sensitif untuk membaca. Sebab tanda ni orang selalu lihat saja. Berbeza. Tapi bila disebut ayat, suatu yang kena baca. Cuma bagaimana kita nak membaca. Jadi konsep nak membaca ayat ini, mestilah dia bukan saja guna mata. Mana kita lihat saja. Kita kena guna jugalah mata. Tetapi dalam waktu yang sama, sebab mata ni selalu kita lihat saja. Tetapi bila Allah sebut membaca ayat ni, kita kena juga perhati. Kan beza orang Melayu kita, beza tu. Lihat dengan mata, perhati, lihat tapi dengan hati. Nampak? Perhati, lihat dengan hati. Kemudian amati. Ini bahasa Melayu kita boleh pakai ni. Amati, perhati sungguh-sungguh. Kemudian fikir, kaji, selidiki. Ini yang apa yang kita kena buat dalam urusan nak membaca ayat yang ini. Tak boleh sekadar guna mata lihat dia, saya kena perhati, kena amati, kena fikir, kena kaji, kena selidik. Maka daripada ayat-ayat inilah akhirnya kita ada satu ilmu lagi. Kita dapat apa yang dipanggil hasilnya ialah kita dapat ilmu yang dicari. Yang di atas tu ilmu Allah bagi free. Yang ini kena usaha. Mana kena usaha? Masya Allah. Jadi bila kita melihat ini, baru kita melihat dahsyatnya ilmu yang Allah bagi pada kita. Allah bagi sumber bacaan asas Quran, baca ayat dia. Daripada ayat ini, Allah keluarkan. Allah perintah kita baca ayat-ayat yang tak tertulis. Ayat kauniyah, alam seluruh ciptaan Allah ni, Allah suruh baca. Bila manusia baca, mereka perhati, mereka amati, mereka fikir, mereka kaji, mereka selidiki. Akhirnya hasilnya adalah ilmu yang kita cari. Berapa banyak ilmu yang ada di dunia hari ini. Apa saja ilmu sebutlah. Semua ilmu yang datang di sini. Daripada ayat-ayat Allah. Sains, teknologi, apa saja sebutlah. Dahsyat tak bagaimana Allah menurunkan Al-Quran itu kepada orang yang beriman kepadanya. Dan dengan ulul albab tadi. Sebab ulul albab tadi yang ada ciri-ciri ini. Ingat balik? Sebab tu ayat yang saya baca, ayat 3 di atas. Ayat surah 3 ayat 190, 191 tu Allah kaitkan dengan ulul albab.
Dan siapa ulul albab? Allah sebutkan bahawa mereka adalah orang yang allazina yazkurunallah. Mereka itu hatinya ingat Allah. Mana mereka orang yang beriman. Yang ciri kedua mereka adalah wa yatafakkaruna, mereka sentiasa berfikir. Ni. Bila melihat alam mereka berfikir, kemudian mereka kaji, mereka buat penyelidikan. Akhirnya lahirlah rumus-rumus ilmu seperti yang saya sebut tadi. Muncul generasi ahli-ahli sains, pakar di pelbagai bidang ilmu di abad ke-2 Hijrah. Sayangnya 2 Hijrah tinggal menjadi sejarah kepada umat. Hari ini umat kita dah terbalik. Umat lain, umat yang bukan Islam jauh maju di bidang ayat-ayat yang ini, ayat kauniyah ini, tapi kita umat Islam tertinggal. Hari ini umat Islam hanya menjadi umat pengguna. Itulah realitinya. Mungkin kita tak berapa seronok mendengar kata-kata itu, tapi itulah hakikat kita hari ini. Kenapa? Karena kita melupakan ayat-ayat yang ini. Kenapa kita lupa ayat ni? Ayat ni pun kita lupa. Itu punca dia. Bila kita lupa kepada ilmu yang Allah bagi, ya, Al-Quran tadi, kita tak, yang ini pun kita jangan baca. Kalau ada kita baca pun baca tak bersungguh, tak faham pun apa isinya. Bagaimana kita nak sedar yang ayat-ayat ini? Jadi, insya-Allah melalui carta yang saya tuliskan di papan putih ni, saya mengharap tuan-tuan perempuan dapat memahami dengan lebih dalam lagi. Sebab konsep tadabbur ni ada kaitan dengan ulul albab. Dan ulul albab ini Allah tampilkan untuk mengajar kita supaya memahami kaedah metod untuk mencari ilmu. Itulah hebatnya. Kenapa? Karena Allah mencipta manusia ini sebagai makhluk berilmu. Sebab itu kalau tak ada ilmu, kita nak klaim sebagai manusia malu. Kelebihan kita itu je. Fizikal tak lebih pun. Tapi yang Allah lebihkan, sebab itu ingat balik kepada surah Baqarah. Di mana ketika Allah mencipta Adam, Allah perintah malaikat sujud tu. Di mana kelebihan Adam? Kelebihan dia kerana Allah menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kerana Allah mengajar Adam itu nama benda-benda yang malaikat tak tahu. Itu hebatnya. Makna apa? Maknanya itu pada ilmu. Dan ilmu itu ilmu yang Allah bagi. Bukan ilmu Adam tiba-tiba Adam pandai sendiri. Tidak. Ilmu. Sebab itu disebut wa'allama Adamal asma'a. Mana Allah yang mengajar Adam. Jadi, kita generasi anak cucu Nabi Adam ni pun Allah tetap mengajar kita. Maka Allah ajar kita ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Itu ayat-ayat Allah yang bertulis. Satu lagi daripada situ Allah sarankan, Allah motivatekan kita supaya lebih banyak membaca ayat-ayat di luar, ayat-ayat yang tak ada, ayat-ayat yang tak tertulis tadi. Itulah alam dan seluruh ciptaan ini Allah suruh kita baca dalam bentuk kita mengkaji dia. Ya? Jadi itulah kita kena faham tadi. Yang ini ilmu ni kena cari. Ini ilmu yang kena cari dan kena usahakan. Dia ada dua bentuk konsep ilmu. Inilah sebenarnya hasil bila kita mentadabur ayat ni, kaitkan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengannya. Akhirnya kita dapat satu konsep ini. Dan ini ijtihad kita lah. Selebihnya wallahu a'lam. Alhamdulillah, maknanya pagi ni saya dah mengupas dengan mendalam untuk kita memahami konsep tadabbur. Ingat balik ya, tadabbur ni itulah aktiviti yang dimodelkan oleh ulul albab. Jadi bila kita membiasa diri bertadabbur, makna kita telah melakukan kerja-kerja ulul albab. Ingat tadi, ulul albab tu ciri dia dua. Pertama, yazkurunallah. Mana hati kita ni ingat Allah. Tentulah hati yang ingat Allah ni hati yang iman, takwa dia kuat. Kalau tidak, bagaimana orang tu boleh kekal hati dia mengingat Allah setiap masa, setiap ketika. Sebab tu dalam ayat dia disebut dalam keadaan berdiri, keadaan duduk, keadaan berbaring.
mereka ini ulul albab sentiasa mengingat Allah. Yang kedua cirinya, mereka sentiasa berfikir. Bila melihat makhluk ni, dia berfikir, Masya Allah, cantiknya awan ni. Kenapa Allah jadi awan ni bergerak? Kan itu kerja berfikir. Ingat ya, kita ni sebenarnya umat Islam, dua benda besar yang hari ini saya melihat kita abaikan. Yang pertama, membaca. Yang kedua, berfikir. Jadi sebab itu sebenarnya saya telah pun menyiapkan sebuah buku, tapi masih dalam bentuk manuskrip, tajuknya Membaca dan Berfikir. Sebab Quran memang menggalakkan kita, merangsang kita supaya membaca, berfikir. Membaca, berfikir. Barulah kita ni menjadi orang yang berilmu. Allah sepatutnya umat Islam ni adalah umat berilmu. Umat yang maju di hadapan orang lain dalam bidang ilmu. Sayanglah itu saya kata hari ini kita dah di belakang. Di belakang umat lain. Umat yang bukan Muslim. Ini kena semak balik lah. Itu satu proses kritik diri lah kita kena lakukan. Atau kita panggil muhasabah. Kita tanyalah pada diri kita. Dua benda yang saya sebut tadi kita suka atau tidak nak lakukan. Ataupun kita dah buat ke, atau kita belum buat, atau tak mau buat, malas nak buat. Apa dua benda tadi? Membaca, berfikir. Ya. Itulah kelebihan kita sepatutnya sebagai umat Islam. Allah nak kita ni jadi golongan ulul albab. Sekadar itu dulu kuliah kita pagi ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi di besok hari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.